Assalamualaikum dan salam Jumaat yang tenang, bahagia, sehijau hati. Kalau saya, sebiru apa? Lautan, sebiru lautan. Lautan rezeki yang meluas, insya-Allah. Okay. InsyaAllah, amin. Lama tak jumpa Afad di MHI? Itu ada. Okey. Memang kata orang tu apa, saya memang permintaan. Kalau boleh saya nak dengan Fitri Raya. Tapi itulah disebabkan dia terbang sana, terbang sini. Kan? Lebih lagi kita nak menjengah Ramadan ini. Itulah dia. Apa pun lebih kurang banyak kejap makan tapai. Dia cakap makan. Dia cakap makan. Nampak? Ke depan ada pegang samping. Tapi apapun, saya rasa macam bertuah juga hari ini bersama dengan Fitri Raya. Pastinya hari ini hari Jumaat yang cukup berkah pada hari ini. Saya tengok juga samping kita ni. Kenapa? Sebab mengikut ilmu tertentu lah kan. Okey. Kalau samping ni atas lutut dia macam mana apa maksud dia? Kalau bawah lutut? Ada maksud dia. Biasanya kalau pembawaan samping ni lebih kepada yang dah kahwin ataupun yang belum kahwin lah. Tapi yang paling utama dalam kita pakai baju Melayu ni merujuk pada butang yang ada. Kalau butang satu tu asal usulnya untuk mengajar tentang Allah yang satu. Ya, betul. Kelima ni tentang lima rukun Islam. Jadi dalam baju kita pakai pun ada makna tersendiri. Ada makna tersendiri. Dan bercakap tentang bujang pula. Tadi cakap bujang kan. Butang baju Melayu tu kan. Kalau kita lihat kalau yalah kita nak mendengar raya nanti ni, kalau kita lihat peredaran zaman ni berubahlah dari segi fashion dan sebagainya. Butang baju Melayu ni macam-macam ada. Lepas ni ada yang bentuk sabit lah, ada yang bentuk pedang keris dan sebagainya kan. Tapi kita pun tak sabarlah sebab dulu kita PKP banyak yang terpendam kan. Betul. Sekarang ni saya kira ramai usahawan yang lahir selepas kita dah tak ada macam gangguan yang hebat seperti COVID-19 semua. InsyaAllah mungkin ada seluruh ni yang mengadu tak ada rezeki, akan ada peluang mereka untuk berniaga apa jua demi kelangsungan hidup. Ya, bercakap tentang berniaga, peluang kerjaya ni ada juga yang memilih untuk membuat dua kerja dalam satu masa disebabkan tuntutan ekonomi dan sebagainya. Sebab kita tahu ekonomi sekarang ni mencabar. Kan? Dan kalau cakap tentang dua kerja ni, sama ada ianya merupakan satu pilihan untuk kita ke ataupun ianya memang dah macam perlu dah untuk kita sekarang. Tapi itulah saya pun risau juga implikasinya kepada kesihatan. Baik kan, mungkin ada yang kerja 7 pagi sampai katakanlah 5 petang. Malam ni sama lagi jadi guard ke, jual burger ke. Jadi memang ada duitnya, tapi implikasi pada kesihatan tu macam mana pula? Betul. Ataupun perlu rancang sebaik mungkin. Mungkin kalau dah yang kerja hakiki tu dah memang payah, yang sampingan tu mungkin yang ringan sikit ke, yang hanya mungkin dapat kita berada di rumah saja ke, macam mana? Betul. Tapi kalau bercakap tentang dua kerja ni, tadi awak cakap tentang kerja hakiki kan. Jadi kita tak boleh nak lupakan kerja hakiki itu terlebih dahulu. Utamakan kerja hakiki. Takut kita macam bermalam-malam tu sibuk dengan kerja sampingan. Betul. Kerja hakiki kita macam teraban, ngantuk, kita tidur Terlajak bangun tu bahaya jugalah. Okey, baik. Baik. Okey, kalau bercakap tentang dua kerja ni, ada juga yang sanggup buat apa saja. Yang pertama mungkin kerana keterpaksaan, tapi akhirnya jadi minat, jadi satu yang menarik, ada pulangan berkeluarga dan juga rezeki tambahan untuk membantu family. Okey, ini kerjaya sebagai adiwira. Kalau bercakap tentang kerjaya sebagai adiwira ni, kalau kita lihat cerita kartun dan sebagainya, ialah dia menyelamatkan dunia, lawan raksasa dan sebagainya. Tapi adiwira kita ini, beliau ini kata orang apa, mencari sumber pendapatan sampingan apabila memakai kostum pergi ke tempat-tempat tarikan pelancong untuk menarik ramai orang bergambar ke, romang mesra dan sebagainya. Mungkin siapa tahu dari sebalik yang teruja tu mungkin ada yang hulur duit lebih ke, rezeki lebih. Saya pun tak sabar untuk memaparkan wajah mereka ni. Okey. Jom kita saksikan kerjaya adiwira. Demi menyara keluarga, seorang bapa melakukan kerja sampingan dengan menggayakan kostum adiwira sebagai kerja sampingan di Kuala Terengganu. Muhammad Amirul Alif Jofri, 32 tahun, mula memakai kostum itu sejak 3 tahun lalu dan pendapatan yang diperoleh amat menggalakkan. Kebiasaannya orang ramai akan memberi sumbangan selepas mengambil gambar dan video bersamanya yang memakai kostum watak adiwira kegemaran mereka. Turut ditemani anak bongsunya, Muhammad Afif Darwis, 8 tahun, yang turut memakai kostum sama. Biarpun akur dengan keperluan mendapatkan hasil sampingan, dia tetap bahagia dengan usaha yang dilakukan, asalkan masih halal. Okey, ni apa? Ni mat kilau. Next post. Lagi. Adiwira, Power Rangers. Go, 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 Power Rangers. Okey, adik yang ni macam nak berenang tu.
Okey, silakan. Adiwira kita, silakan duduk. Kita nak juga kembali berkenalan dengan Muhammad Amirul Alif Jofri, ayahandanya. Okey, dan kemudian kita ada Muhammad Arfan Daniel. Ni Arfan. Dan juga Muhammad Afif Darwi. Okey, itu dia. Jadi, tahniah kerana berani. Bukan senang walaupun kita dengan kostum ni, dengan panasnya dengan ni. Sejak bila bermula sebenarnya? Saya bermain ni selepas pandemik ni COVID-19. Yalah. Okey, kalau sebelum menjadi Adiwira ni, sebelum ni kerjaya sebagai apa? Sebelum ni saya tolong mak tolong mak berniaga. Berniaga pakai kostum macam ni ke? Taklah. Pakai nilai biasalah. Pada peringkat awal tak ada tak rasa macam ya Allah malunya nanti orang kenal ke apa, ada tak peringkat awal tu? Pada mulanya memang saya ada rasa ni malu. Sebab kita nak melayang ni kainah ni anak-anak budak-budak kan. Itu dia. Okey. Jadi pada asalnya seorang ke memang dah ada anak? Memang dah ni ada anak. Maksud saya mula-mula beraksi seorang ke? Mula memang saya beraksi seorang. Lepas tu jangkit beranak pula? Lepas tu anak dia tengok dia macam ni suka. Okey, ni aktiviti mereka antara yang dapat... Ini dekat mana? Pantai Batu Buruk ke? Yang ni dekat ni pantai ni Batu Buruk. Okey. Sambutan okey? Sambutan alhamdulillah. Okey, tanya pula dengan abang. Kita panggil Arfan. Mana abang yang sulung ni? Okey, abang kena pakai ni lah. Walaupun pegang mic. Spiderman kena juga pakai. Okey, pada mula-mulanya kenapa nak ikut ayah pakai macam ni, kostum ni? Suka sebab apa? Sebab menarik. Okey. Tapi kan kalau bercakap tentang malu dan sebagainya, saya rasa apabila kita memakai kostum ni, saya rasa kata orang tu apa, lebih confident. Sebab apa? Sebab orang tak kenal kan apa. Jadi bila kita pakai macam ni, kita boleh buat aksi-aksi yang di luar jangkaan. Kalau kita nampak bukan muka, orang kata macam-macam lah nanti kan. Betul. Okey, baik, adik dia pula yang Afif ya. Afif ada berapa banyak kostum? Satu Power Rangers, lagi yang lain? Satu lagi di Jom nak dengar dia cakap. Pakai mic. Okey. Spiderman. Power Ranger. Okey, lagi? Gula. Itu je lah. Okey. Jadi bila tempoh beraksi tu pagi sampai petang ke macam mana? Macam waktu ni cuti sekolah, pagi sampai petang sampai malam. Berapa shift tu? 3 shift. 3 shift. Okey, 3 shift kan? 3 shift tapi saya pasti akan ada waktu rehat. Okey, waktu rehat. Dan awak sendiri mengatakan bahawa kalau boleh tu kita tak nak orang mengenali diri kita. Jadi waktu rehat tu kalau nak minum, makan dan sebagainya, macam mana? Kena masuk dalam kereta ke apa ke? Ada tu masuk dalam kereta, ada tu pergi tempat yang ni tak ada orang. Okey, jadi kita tak tahulah, mungkin ada persepsi tanggapan masyarakat. Ada yang mengatakan bahawa yalah memang ada orang macam teruja. Tapi ada orang yang rasa macam benda ni macam pelik. Setengah segelintir kan. Betul tak ketika bergambar tu ada orang kata ke, dengar orang macam orang cakap apa ke, betul tak? Setakat ni saya buat kerja ni memang tak ada lagi lah. Cuma dia orang ada bagi ini semangat pun ada. Okey. Jadi betul tak ada orang bergambar ni, peminat misteri, yang bagi hadiah yang tak terjangka, ada tak? Pernah lah juga tu sekali. Apa yang menariknya? Dia bagi dia lah duit lah. Okey. Duit yang dalam lebih dari 200 lah. Mungkin dia menghargai ya. Dia ni sedekah. Niat sedekah. Tapi kalau nak ambil gambar apa semua kita tak ada kenakan sebarang berapa ringgit apa semua lah. Ikhlas hati lah. Ikhlas hati. Bagi ke tak nak bagi pun tak apa. Ada setengah orang nak ambil gambar kena bayar. Tak ada kan? Betul. Okey, betul tak pakai yang lebih unik lagi? Yang ni watak kita pun Rangers. Yang lain? Biasa yang saya selalu pakai ni Spiderman, Ultraman. Tapi dalam banyak-banyak kostum ni, yalah kita macam saya sendiri tak pernah pakai kan. Jadi kita tak tahu, mungkin ada kesulitan, kepayahan dari segi pernafasan dan sebagainya. Jadi macam mana pula awak mengendalikan tentang perkara ini? Macam saya pakai ni Power Ranger ni memang ni selesa. Cuma bila kita pakai waktu siang tu agak rasa ni lah sikit. Panas. Bila panas. Panas. Okey, jadi ada nak belajar step tertentu ke? Muzik yang trending ke macam mana? Okey, ni sampai-sampai dapat meninjau aksi mereka. Okey, ada anak lagi ke yang join ke yang ni saja? Yang
Yang ni je. Tapi saya pelik lah. Ayahnya Power Ranger. Anaknya jadi Spiderman. Nanti nak tahu siapalah mak dia agaknya. Okey, jadi kalau kita lihat, kita cakap tentang dua kerja ni lah kan. Macam tadi awak ada cakap berkenaan dengan sebelum ni awak membantu mak, berniaga dan sebagainya. Okey, jadi apabila ini adalah peluang kerja yang kedua. Jadi apabila kita dah buat perbandingan kan, rasanya macam jadi adiwira ni lebih menguntungkan dan sebagainya. Jadi apa mungkin yang awak boleh cakap? Macam saya tolong mak ni berniaga ni untuk sekadar ni apa yang untuk ni bantu mak lah. Okey. Dan ni hanya untuk ni sampingan. Sampingan. Okey. Sampingan untuk apa ni lah. Hari-hari ke? Ha? Hari-hari ke sekarang ni? Jadi adiwira ni? Tiap-tiap. Ni cuti sekolah ni lagi banyak kerja. Mungkin shift bertambah kan ya? Kalau cuti sekolah ni memang lagi banyak. Ataupun ada isteri nak join ke tak? Ada tak? Perancangan untuk membawa isteri mungkin dengan kostum yang lain? Tak ada. Si ayah saya lah yang berjuang ya. Ya, betul. Okey. Kita nak tanya dari segi macam pemilihan kostum. Sebab senang ke nak dapatkan pelbagaian kostum ni? Susah juga. Macam mana nak dapat tu? Saya inilah hasil penentu Ini luar negara dapatan tu. punya kostum ke? Dalam negara? Apa? Dalam negara ke luar negara? Luar negara. Okey. Jadi pernah tak macam satu hari tu rasa macam penat ke ataupun rasa macam stres ke, ada tak? Pernah juga ada stres, kita tidur tak cukup, kita ni bangun awal pagi. Itulah dia. Kadang-kadang waktu sekolah ni pelancong lebih ramai kan? Lebih ramai. Mungkin bergambar tu pun tempoh yang lama, okey, dan sebagainya. Okey, memang dah seronok ke buat kerja ni, Afan? Seronok. Okey. Jadi kalau apa pakaian yang teringin nak pakai? Yang ni dah kot nak pakai macam batu ke apa ke, bawai ke, ada tak apa? Open ipin ke? Afif dah tanya kawan-kawan dekat sekolah tahu tak yang Afif jadi Spiderman ke Power Ranger ni, tahu tak? Berbagi-bagi dia mic nak dengar. Okey. Tahu tak? Tahu ke belum? Ke awak cerita? Awak tak cerita? Dok cerita? Rahsia. Tahu bang. Ya. Tahu kat Tak tahu. Dok tahulah ni. Okey, tak nak cerita lah ni. Suka makan apa? Suka makan apa? Favorite? Kepala ekor. Nasi lemak ke? ayam. Ayang. Ayang. Okey. Jadi kalau kita lihat ada Power Rangers, Spiderman, Ultraman. Jadi kita lihat dekat luar pun ada juga macam ada orang yang macam jual mangga dan sebagainya juga memakai pakaian adiwira seperti ini kan. Jadi macam awak sendiri ada macam terlintas tak macam kali lepas ni macam nak berniaga pula ke dan sebagainya? Saya adalah juga terlihat nak buat macam tu. Tapi biarlah step by step. Okey, ada perancangan lah. Ada lah. Lepas ni jadi 3 kerja pula lah lepas ni nanti. Apa? Jadi 3 kerja pula lah. Itulah. So, mungkin mereka dapat jual di sambil bergambar tu. Mungkin ada yang dijual lah. Betul, ada produk lah sendiri kan. Mungkin katakan kopok leko ke. Ya, apa kopok leko pun senang sejuk. Kacang-kacang ke apa kan. Kalau aiskrim tak praktikal. Jadi kalau ikutkan sampai bila agaknya Amirul akan dengan gaya hidup macam ni? Kalau belum puas lagi? Sampai betul-betul puas. Maksudnya kalau ada jemputan sekarang ni, kalau hari jadi ke semua memang turun lah? Memang turun lah. Biasa turun dengan anak sekali lah? Ada tu, tengok pada ni ada orang buat ni ni package permintaan. lah. Cik Amirul, saya nak tanyalah, kalau nak jawab tak jawab tak apalah. Roughly boleh dapat satu hari berapa ringgit? Dalam satu hari dalam ni RM1 Oh ya. Gitu kiranya shift daripada pagi sampai ke malam macam itulah kan. Ada tengoklah macam ni cuti sekolah tu ada pagi. Ada tu ni waktu ni pagi saja dapat ni 100. Oh alhamdulillah. Ada tak yang bergambar tapi tak bagi apa-apa? Ada, pernah. Ada jugalah kan. Itulah, tapi insya-Allah nanti Allah ganti baliklah. Betul. Tadi bagi 200 kan. Satu hari kena tukar-tukar kostum ke ataupun satu hari satu kostum? Satu hari satu kostum. Tukar-tukar. Tukar-tukar lah. Yelah susah lah, takkanlah setiap shift nak tukar-tukar. Apa ni, Afif boleh nyanyi sikit tak? Nyanyi lagu, Cik ni. Go, go, go Power Rangers. Cuba ikut. 1, 2, 3. Go, go, Power Rangers. Versi Terengganu tu.
Mana-mana biasa dia beraksi di Khayat Ramai. Betul. Kan? Cik Amirul, anda kata kalau mereka nak jemput Cik Amirul untuk membuat persembahan tempat mereka, bolehlah pada semua yang untuk membuat ni terfaham, dengan saya bolehlah hubungi ni nombor 013 6666 ni 8351. Okey. Dia tak ada orang kenal lah. Tak ramai orang kenal awak Amirul lah. Patutnya Amirul bukan nama sebenar. Apalah maksudnya lebih misteri tu lebih menarik lah. Ya betul, lagi misteri. Bagus. Okey, semoga terus dimurahkan rezeki. Betul. Untuk adik kreatif, Afif dan Arfan. Tapi matlamat mereka jelas satu yang penting untuk menyara keluarga. Betul. Buat apa saja, berpanas, berhujan, demi rezeki insya-Allah moga diberkahilah dengan kreativiti yang ada ni. Okey. Okey, so jaya kepada Adiwira kita. Okey, last sekali buat satu aksi. Okey, 3 2 1. 1 2 3. Okey, bangun. Okey, bangun. Okey, bapak ni semangat ni. Okey. 1 2 3, aksi. Yes. Okey, terima kasih. Okey, itu dia. Okey, kita berhenti berehat. Dan lepas ni kita dah bercakap tentang soal wang. Ya, di sebalik tentang perkara yang ilmiah juga kita bawakan untuk anda untuk dua kerja ni kan. Betul. Cara yang terbaik dan juga apa mungkin implikasi kepada ekonomi peribadi dan juga masyarakat selepas ini di Malaysia. Ya. Kos kehidupan yang tinggi bukan sahaja memberi cabaran kepada golongan berpendapatan rendah, malah golongan sederhana atau M40 juga turut terbeban dengan nasib yang sama. Berdasarkan pengelasan baru isi rumah oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, isi rumah dengan pendapatan antara RM4,851 hingga RM10,970 dikelaskan sebagai M40. Menurut pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, keperluan utama golongan M40 tidak jauh berbeza dengan golongan B40 berdasarkan taraf kehidupan secara keseluruhan. Lebih membimbangkan, sebilangan besar daripada golongan itu sudah terjerumus ke dalam kategori B40 kerana pendapatan yang rendah, isu kesihatan serta kos dan kualiti pendidikan anak-anak. Enggan berdiam diri, rata-rata masyarakat awam mencari kaedah tambahan sebagai sumber pendapatan kedua untuk mengurangkan tekanan kewangan. Namun adakah perkara ini wajar menjadi norma baru buat rakyat Malaysia semata-mata untuk memenuhi tuntutan hidup? Buat dua kerja bukanlah lagi satu pilihan. Kita memang nak dapatkan lebih simpanan dan menampung lagi perbelanjaan yang kita dah buatlah macam hutang, makan. Kalau saya melihat diri saya sendiri, dia bukan satu keperluan tapi minat. Tapi kalau melihat kepada dunia realiti sekarang, saya yakin dan percaya kebanyakan khususnya rakyat Malaysia terpaksa buat dua kerja. Sebab kos hari hidup sekarang ni dah makin tinggi, so macam dua kerja tu macam benda yang wajib untuk semua orang lah. Sebab macam satu kerja pun minimum still tak cukup untuk bayar komitmen lah, dengan OPR sekarang pun dah naik kan. So macam mostly people akan cari lagi satu kerja untuk sustainkan diorang punya income. Bagi saya, memilih untuk buat dua kerja ni adalah pilihan individu lah. Sebab lain orang dia lain komitmen dia, lain orang dia lain dia punya keperluannya. Kalau nak cakap untuk wajibkan untuk semua orang untuk keperluan hidup tu, rasanya tak. Sebab ada orang dia berada dalam keadaan dia kerja kerajaan pun dia dah okey, ada orang buat bisnes sendiri pun dah okey. Kadang kita nak cari sum of income ni, extra income ni bukannya kita betul-betul kita nak cari untuk perbelanjaan harian, tapi depends pada orang lah kan. Ada masanya rasa cukup, ada masanya rasa tak cukup sebab komitmen ekonomi sekarang. Kadang-kadang ada masa memang kita dapat lebih, ada masa kita dapat kurang kan. Memang penat lah bila buat dua kerja ni, daripada pagi sampai malam kita kena kerja and bahagikan masa yang secukupnya. So, kita kena bahagikan lah, mungkin balik rumah tu kita kena bahagikan masa dengan anak-anak dan isteri, and then kita sama-sama untuk saling faham, memahami lah kan antara satu sama lain lah, untuk meneruskan kerjaan dua kerja ni. Saya memberikan prioriti keutamaan kepada kerja hakiki saya dulu. Dan selepas itu, baru saya hari ini letakkan masa saya untuk saya berniaga. Bukan hanya bantuan kewangan yang kurang fokus kepada golongan M40, malah galakan pekerjaan gig juga hanya tertumpu kepada segmen berkemahiran rendah.
pihak kerajaan wajar mempertimbangkan insentif atau pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan individu berkemahiran tinggi sekaligus menawarkan nilai pendapatan yang lebih baik. Ya, itu dia. Dua kerjaya, pilihan ataupun keperluan bergantung kepada diri masing-masing lah. Andai kata kalau kita ni mempunyai komitmen yang besar, komitmen yang banyak, berkemungkinan juga kita terpaksa untuk mencari kerja tambahan. Dan mungkin ada di antara kita yang bukan sahaja membuat dua kerja, malahan ada yang buat 2-3 kerja dan sebagainya. Macam saya sendiri pun nak ikutkan lebih daripada satu kerja yang saya buat. Tapi kerjaya yang saya buat tambahan itu adalah kerjaya yang saya minat. Yang betul-betul kita minat. Barulah kalau kita nak berkerjaya itu, kita ada satu semangat yang lain ataupun semangat yang luar biasa lah untuk kita nak buat kerjaya dan sebagainya. Okey, saya nak kongsikan juga kepada anda semua berkaitan dengan peratusan mereka yang membuat dua kerja ini. Di Malaysia rata-ratanya mereka yang berumur dalam lingkungan di sini mengikut laporan daripada jarak jauh 2022, golongan Z ataupun milenial berusia antara 18 hingga 35 tahun adalah peneraju trend ini. Jadi kita lihat dekat sini daripada segi umur, andai kata kalau kita mempunyai kudrat yang lebih, kita mempunyai umur yang sedikit muda, mungkin kita ada tenaga ataupun kudrat lah untuk kita nak membuat kerjaya tambahan ini. Baik, untuk bercakap dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan dua kerja, pilihan ataupun keperluan, bersama dengan kita sekarang di talian video sekarang ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia ataupun UUM. Assalamualaikum Dr. Irwan. Ya, waalaikumsalam. Okey, kita terus saja nak tanyakan kepada Dr. Irwan lah untuk pilihan kerjaya ini. Dua kerja ni, sama ada ianya pilihan ataupun keperluan? Kalau kita lihat situasi sekarang memang dengan kos taraf hidup yang tinggi, saya fikir kita perlulah mencari, kita maksud saya tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja. Namun begitu, saya juga melihat bahawa selain daripada kita menambah 2 kerja ataupun 3 kerja yang mana ini kita tahu akan juga mengganggu dari segi kita punya kehidupan, mungkin masa untuk bersama keluarga, anak-anak, dan juga mungkin dari segi akan mengganggu dari segi kesihatan kita dan sebagainya. Kita juga boleh melihat cara bagaimana kita bekerja bukan hanya untuk kita nak bekerja yang mana kalau kita ada kerja hakiki, dan bila kita membuat kerja tambahan tu, maksudnya kita masih lagi mencari kerja. Tapi kita juga boleh mencari pendapatan yang mana bukannya kita mencari bekerja untuk wang, tetapi wang bekerja untuk kita. Ini mungkin perkara yang kita boleh lihat. Maksud dia, kita kena memahami beberapa jenis pendapatan lah. Kalau kita bekerja, ambil contohnya part time, dan ini menyebabkan kita masih lagi menggunakan buruh ataupun tenaga buruh kita. Jadi ini menyebabkan masa kita telah digunakan untuk mencari kerja. Tetapi kalau kita melihat jenis pendapatan lain yang boleh menyebabkan duit ataupun wang itu bekerja untuk kita, saya fikir itu adalah satu solusi ataupun penyelesaian yang bagi saya lebih baiklah. Contohnya, selain daripada pendapatan biasa ataupun kita kata ordinary income, ada juga yang kita kata sebagai pendapatan pasif ataupun passive income. Dan saya melihat passive income ini peluang dia pada ketika ini lebih luas, terutamanya kepada golongan M40 dengan sektor-sektor baharu yang muncul sekarang ini. Kita perlu faham sekarang kita ni sudah berubah daripada perubahan industri sektor pertanian kepada perindustrian, kepada perkhidmatan, dan sekarang kita berada, kita kata dalam industri 4.0, ada yang kata industri 5.0. Jadi perubahan dalam struktur ekonomi ini akan menyebabkan juga peluang-peluang ekonomi yang baru. Di sinilah kita tengok industri kreatif, industri teknologi, ekonomi digital, banyak peluang-peluang yang kita boleh mendapat pendapatan. Yang kedua ini yang saya sebut pendapatan pasif. Saya bagi contoh. Contohnya kalau kita minat tulis buku, kalau kita tulis buku, kita publish, jadi kita dapat pendapatan pasif kat sana melalui royalty. Ini kreatif, industri kreatif contohlah. Selain daripada itu, sekarang kalau kita membuat e-book, e-book ini adalah satu bentuk aset digital, Jadi ini akan menyebabkan kita mendapat pendapatan pasif, dan nilai aset digital ini dia akan appreciate di masa hadapan. Jadi
itu hanya satu contoh. Banyak lagi sebenarnya aset-aset digital yang boleh diterokai pada ketika ini untuk meningkatkan pendapatan pasif kita. Begitu juga dengan bagaimana kita boleh membuat atau memikirkan pelaburan bentuk lain lah. Contohnya dari segi hartanah dan sebagainya yang boleh meningkatkan pendapatan pasif kita supaya kita tidak bekerja 2-3 pekerjaan yang menyebabkan kita jadi exhausted pula nanti. Ya betul. Kalau bercakap tentang peluang kerjaya ni seperti mana yang doktor katakan tadi, memang peluang kerjaya sekarang ni memang begitu meluas sekali lah. Tepuk dada tanya selera kepada kita jugalah kan, sama ada kita ni nak kerja ataupun tidak. Dan doktor pun ada menyentuh berkenaan dengan pelbagai sektor kini telah mula dibuka, sektor-sektor yang baru telah mula dibuka. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini, kalau kita nak buat kerjaya ini, saya tangkap adalah kita harus ada satu minat yang mendalam, barulah kita boleh buat kerjaya yang kedua ini. Tapi mungkin untuk pengetahuan kita juga, mungkin sekarang ini ada di antara kita yang sekarang ini ada satu kerja, tapi sekarang ini mungkin macam bermain-main, berlega-lega dekat fikiran ni, sama ada aku ni nak tambah kerjaya lagi ke tak, macam berfikir. Jadi bila mana ataupun bila waktu yang sesuai untuk kita nak memikirkan peluang kerjaya yang kedua selepas ini, doktor? Yang ini kita sebab tu perlu ada literasi kewangan yang baiklah. Literasi kewangan di sini pertama sekali kita kena tahu kita punya aliran tunai lah. Kita punya apa dipanggil cash flow. Jadi macam mana kita punya cash flow tu? Kalau cash flow kita tu surplus dan mungkin kita ada kehendak yang mana kita nak cuba mungkin nak bercuti ke ataupun mungkin nak beli gadget baru dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh tambah. Tapi kalau cash flow kita negatif, jadi itu saya fikir memang menunjukkan bahawa kita perlulah mencari sumber yang baru. Jadi yang ini bagi saya melihat kepada bagaimana kita mengurus wang kita, kewangan peribadi kita dan bagaimana aliran tunai kita tu. Kalau pendapatan kita melebihi daripada perbelanjaan kita, jadi maksud dia saya fikir di sana kita perlu mencari jalan penyelesaian untuk meningkatkan pendapatan kita dengan mencari sumber pendapatan yang lain lah, seperti yang saya sebutkan tadi, sama ada pendapatan dari segi pendapatan pasif ataupun juga pendapatan portfolio, banyak. Jadi yang penting balik kepada kita perlu, jadi maksud dia kita perlu ada mengetahuilah di mana perbelanjaan yang kita buat. Kita tak boleh macam setiap bulan nanti gaji masuk duit habis macam tu je, kita tak tahu kat mana pula duit kita. Itu yang mula nak berhutang dan sebagainya kan. Kita tak maulah perkara itu berlaku. Jadi kita dah bercakap tentang ada yang membuat kerjaya yang kedua ini, ianya mungkin ada mendatangkan pelbagai faktor-faktor yang kita tidak mahukan. Contohnya mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan kita sendiri kan. Sebab apa? Sebab kerja hakiki itu kita dah lihat pada sebelah pagi sampai ke petang dah penat, malam pula mungkin ada berniaga burger dan sebagainya. Jadi ianya mungkin mendatangkan kemudaratan untuk kita. Jadi kalau kerjaya pilihan ataupun keutamaan ini, kerjaya yang kedua ini, adakah ianya menjejaskan kualiti hidup kita ke ataupun ianya meningkatkan kualiti hidup kita sebenarnya, doktor? Yang itu dia bergantunglah kepada macam mana, apakah jenis. Macam tadi kalau kita minat tu, saya fikir dia akan memang meningkatkan lagi kita punya dari segi tahap kualiti hidup kita lah, sebab kita buat benda yang kita minat dan lepas tu kita dapat extra income. Dan yang bagi saya yang juga penting tu, kita kena melakukan benda yang pertama sekali tu memang kita perlu ada ilmu lah terhadap, contoh kalau kita nak buat bisnes burger pun, at least kita perlu juga ada kajian dan kita pun kena tahulah macam mana bisnes tu. Jadi tidak mahu nanti bila kita, sebab kita kena faham segala benda yang kita buat tu ada risiko kan. Jadi kalau contoh buat perniagaan itu, nanti kalau mungkin tidak berjaya, itu akan menjadi lebih kita mencipta masalah pula, bukannya menyelesaikan masalah. Jadi sama ada apa yang kita lakukan itu akan memberikan kebaikan kepada kita ataupun mengurangkan dari segi kita punya kualiti hidup dan sebagainya. Gantung juga kepada individu tersebut dan bagaimana kita
meningkatkan ilmu kita lah terhadap perniagaan ataupun pekerjaan yang kita buat. Sebab kita perlu faham risiko yang paling tinggi adalah bila kita dah tahu kita ada masalah kewangan tapi kita tak buat apa-apa. Itu lagi risiko yang paling tinggi lah. Itulah dia. Dan kita juga tak mahukan anda kata kalau kita ni buat kerja malam dan sebagainya, ianya sedikit sebanyak menjejaskan kerja hakiki kita kan. Sebab ada di antara kita yang mungkin lihat kawan-kawan kita ni yang berniaga dan sebagainya ataupun pagi-pagi masuk kerja, ngantuk dan sebagainya, jadi kita tak mahulah. Jadi kena ada balance juga dekat situ. Okey, kita nak tanya daripada sudut ekonomi negara kita jugalah kan. Sebab kita pun nak menggalakkan pelbagai daripada kita ini untuk mencari sumber pendapatan. Dan adakah dengan dua kerja ini yang kita buat ni sikit sebanyak dapat membantu untuk menaik taraf ekonomi kita dan masa sama juga untuk ekonomi negara, Doktor? Ya, dia berkait sebab kalau kita dapat meningkatkan pendapatan kita, jadi kalau kuasa beli kita meningkat, jadi bila kita berbelanja, ia akan dapat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara lah. Kalau kita lihat sebagai contoh pun, kalau kita tengok pertumbuhan prestasi ekonomi kita pada tahun lepas meningkat melebihi 8%. Okey, kita juga melihat bahawa komponen consumption ataupun penggunaan swasta itu sangat tinggi, dan itu pun kita lihat bagaimana insentif daripada kerajaan, contohnya memberikan pengeluaran khas KWSP lah pada tahun lepas. Jadi maksud dia kalau kita boleh menjana pendapatan tambahan, mungkin dalam keadaan sekarang, jadi itu juga akan dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan, dapat meningkatkan aktiviti perniagaan jugalah, yang mana ia akan memastikan bahawa ekonomi itu secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan cara kita mencari inisiatif lah untuk mencari peluang baharu selain daripada insentif dan juga inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Jadi apa yang doktor katakan kat sini mungkin saya boleh gambarkan ianya sekarang ini seperti norma baru jugalah dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita mempunyai dua kerjaya dalam satu masa. Okey, yang terakhir sekali mungkin doktor boleh kongsikan apa mungkin pesananlah kepada kita yang mungkin ingin melakukan dua kerja ataupun sekarang ini dah ada 2-3 kerja sekarang ni. Silakan doktor. Okey, so yang penting tu kita perlu ada minat, minat dan juga kita perlu ada ilmu pengetahuan lah dari segi dengan apa pun perkara yang kita lakukan, kita perlu ada ilmu pengetahuan. Itulah sebab literasi kewangan itu penting. Jadi bagaimana kita nak bukan saja mencari pendapatan baru, tapi macam mana kita nak mengawal duit kita lah. Jangan nanti pula kita pergi melakukan bentuk perniagaan, pelaburan, scam ke skim cepat kaya ke, ini semua kita perlu elakkan, dan kita juga perlu memastikan bagaimana kita perlu ada belanjawan lah. Kita perlu ada belanjawan sendiri, kita perlu ada bajet sendiri. Jadi kita perlu pastikan apa strategi kita dalam bajet ini, sama ada kita nak mengawal ataupun berbelanja di bawah kemampuan ataupun kita nak meningkatkan kemampuan kita. Itu terpulang bagaimana strategi kita. Dan saya fikir akhir sekali yang penting tu adalah maklumat kewangan yang kita perlu dapat tu perlulah daripada maklumat yang tepatlah, supaya kita tidak ditipu dan juga mungkin mempunyai pemahaman yang tidak betul berkenaan dengan keadaan ekonomi. Kerana kita perlu faham banyak perkara yang berlaku sekarang ni akan memberi kesan kepada kita secara individu, kewangan, dari segi kewangan. Contohnya sistem negara, dari segi pergerakan kadar faedah kita, dari segi juga kadar inflasi. Jadi kita perlu faham bagaimana indikator-indikator ini, dasar-dasar percukaian akan memberi kesan kepada kehidupan kita dan juga kewangan peribadi kita. Betul. Walaupun kita kena tanya diri kita sendirilah kita punya kewangan kita bagaimana, perbelanjaan yang kita uruskan setiap hari dan sebagainya kan. Anda kata kalau kita ni pandai untuk manage menguruskan kewangan kita, saya percaya satu kerjaya pun sudah memadai untuk kita. Lebih lagi kalau kita dah ada pasangan kan. Okey, baik, terima kasih doktor di atas masa yang diberikan dan memberikan pandangan kepada kita tentang dua kerja ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
Salam. Okey, itu dia. Kita telah bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin, Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Okey, jadi seperti biasalah dalam segmen Soal Wang, kita nak tunjukkan kepada anda semua berkaitan dengan tukaran mata wang kita. Okey, kalau kita lihat dekat sini, $1 Amerika Syarikat bersamaan dengan RM4.43, $1 Singapura bersamaan dengan RM3.31. Okey, dan kita lihat rupiah pula 0.029 untuk 100 baht Thailand bersamaan RM12.85 dan ni siapa lagi Korea ni, 100 won Korea bersamaan dengan 0.34 sen. Okey, daripada kadar pertukaran wang asing, kita lihat harga emas sekarang ni pula. Ini sesiapa yang mungkin ingin melakukan perniagaan emas. Okey, emas per gram 916 22 karat 261.61 sen. Untuk 999 285.32 sen. Itu dia harga emas dan juga pertukaran wang asing kita. Okey, dan jom kita saksikan bursa saham pula. Jom kita saksikan. Okey, itu dia 5 kaunter paling aktif untuk anda semua yang main saham. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi kita harapkan perkongsian tadi, penerangan tadi berkaitan dengan dua kerjaya itu dapat memberikan anda sedikit pengetahuan lah kan. Sama ada anda ada berkira-kira ingin melakukan dua kerja. Dia pun nasihat diberikan kepada anda, kalau nak buat dua kerja dan sebagainya, kena jaga kesihatan kita juga. Kena lihatlah pelbagai faktor juga. Jangan kita duk cari-cari kerja, dapat duit dan sebagainya, kesihatan kita terabai. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bercakap ini dia tentang si pencari siput selepas ini di Malaysia hari ini. Masih di Malaysia dengan warna yang ceria hijau biru bergabung berpadu. Okey, dan umpama sebuah peralihan lah. Seperti peralihan monsun timur laut lah ni. Okey, tapi di sebalik monsun ni ada rezeki yang melimpah juga untuk mereka yang ada ruang lah dan inisiatif untuk mencari rezeki. Okey, jadi kita nak bawakan untuk anda semua ni satu perkongsian berkaitan dengan si pencari siput ni, di mana menggunakan peluang air surut ni untuk mereka mencari sumber pendapatan mereka. Siput apa yang ada? Siput sedut Lut. Okey, jom kita saksikan. Ini selanjutnya saksikan. Ya. Peralihan monsun timur laut ke monsun barat daya membawa limpahan rezeki buat si pencari siput di Kuala Perlis. Fenomena ini membuatkan air laut surut lebih lama pada setiap awal bulan Februari hingga Mac. Bagi penduduk sekitar kampung Pulau Ketam, antara siput yang banyak terdapat di sini ialah siput kemudi atau siput peha ayam, siput gayam, siput sudu atau siput kepah dan kerang bulu. Namun, bukanlah mudah untuk mendapatkannya. Kru MSI berpeluang mendapatkan si pencari siput bagi mengetahui keunikan dan keistimewaan siput ini. 15, 16, 17, 18. Seawal jam 7 pagi, hutan paya bakau yang dipenuhi pokok api-api perlulah diredah melalui laluan berkecak dan benting pasir sejauh 2 km untuk sampai ke kawasan pencarian siput. Agak mencabar dan penat tetapi berbaloi kerana setibanya di sini kami dapat melihat pemandangan Pulau Langkawi dan Satun Thailand yang menakjubkan. Chan Si Kiat, 38 tahun, salah seorang pencari siput yang tinggal di kampung Bukit Putih, sanggup meredah sejauh 5 km untuk mencari siput. Dia yang juga juruteknik kilang simen mengambil peluang cuti hujung minggu untuk mencari siput bagi menambah wang saku. Memang susah. Bukan semua ada itu yang nak kena cari juga. Satu tempat ada, satu tempat tak ramai juga. Dia bukan semua ada, nak kena cari juga jalan kaki. Selalu kita kutip 5 kilo, cukup makan cukup lah 5 kilo ke atas macam tu balik. Dengan berat juga, jauh juga. Sini balik pun jauh juga jalan kaki. Cukup makan cukup lah. Menurutnya lagi, pelbagai jenis, rupa bentuk dan penelitian dari mata yang tajam perlu untuk mengenal pasti siput yang hendak dicari dengan menggunakan pencakar. Ini
berkelang ni. Kelang bulu kan? Kelang bulu. Yang ni siput tajamnya ni. Yang ni siput cipai mah. Orang cakap ni payah dia mau. Dia payah dia tu serut mah dalam mah. Dia ada siput yang kecil-kecil tu atas dia sana mah. Pada ni. Dia kalau nak ni macam mana dia kena korek dalam? Nak kena korek juga lah. Dia tu serut dalam mah nak kena korek juga lah. Siput kecil tu atas dia padan sini lah. Dia nak kena korek dulu lah. Baru tahu mah dia kena ada koyang sikit kan tanah tu lah. Baru kita korek. Ni lagi sedap dengan ni. Betul ya? Ni dia lagi sedap. Dia pesak ni, dia sama sini, dia isi penuh. Dia yang ni kelang dia sikit lah, dia masak dia cari kecil lah. Yang ni dia penuh sama sini lah. Mana-mana dia ada spring sikit lah ni, sedap juga. Betul. Bagi Nur Baizura Azura Aziz, 40 tahun, dia dan suaminya akan datang seawal 7 pagi dan akan berhenti mencari siput jam 12 tengah hari kerana air laut sudah mula pasang. Menurut ibu kepada 5 anak ini, hasil siput akan dijual kepada penduduk setempat di mana setiap hari tempahan telah dibuat. Selalunya siput kemudi banyak. Kalau macam tu mentarang pun ada juga, banyak juga. Kalau dapat tengah tu orang ambil tu orang jual. Kalau macam sekilo tu macam RM35. Lagu tu lah. Tengah tu kalau orang minta kurang, kita bagilah kurang sikit. Siap kan orang kampung. Safri Mat, 65 tahun pula berkata, setiap kali musim air surut, beliau tidak akan melepaskan peluang untuk ke tepi pantai bagi mencari kerang, siput gayam dan kemudi untuk dijadikan lauk makan tengah hari bersama keluarga kerana rasanya enak dan manis selain isinya yang padat. Ni dalam 4 atau 5 kilo tu. Makan ni tak cukup ni. Kemarin pun bukan kerja Kemakan dia tak cukup. Dia keluarga ni ramai. Ni depa kita ada masak lemak cili api. Kalau siput ni, kalau macam gayam tu, kita buat 3 rasa kan. Lepas tu papek. Makanan siap lah. Papek. Turut berkongsi pengalaman, seorang suri rumah, Syah Aini Syafi'i, 50 tahun berkata, setiap kali musim air surut, dia akan ke tepi pantai untuk mencari siput gayam. Kebiasaannya, dia akan kumpul dulu isi-isi siput gayam sebelum direbus dan dimasak pelbagai menu. Macam siput gayam ni, kami sini kami panggil buat sayur tomeh. Kami tomeh kadang kami buat gula masak lemak. Kami buat sayur lemak. Lepas tu kami buat sambal tomeh. Yang tu lah. Bakak-bakak tu adalah juga tapi hak tu tak berapa ni sangat. Macam kami orang kampung, kami suka buat sayur, buat gula, buat masak sambal tomeh. Tapi yang paling ni pun siput gayam dengan siput kemudi. Kepah tu dia kurang sikit sebab dia belendiak. Peluang seperti ini sememangnya tidak akan dilepaskan. Bukan sahaja dapat menambah pendapatan, tetapi secara tidak langsung aktiviti mencari siput ini mengeratkan hubungan silaturahim dan menarik bagi seisi keluarga. Baik, antara perkara yang paling kita suka lalui ialah kita pergi satu tempat yang indah untuk ibadah, tapi diuji pula dengan kehilangan. Dan kerana itu memang tak tahu di mana dan melibatkan orang yang amat kita sayang. Ya, kita amat bersedih juga di atas kehilangan seorang jemaah Malaysia yang berada di Tanah Suci Mekah 2 bulan lepas, iaitu Ustaz Mustafa Kamal. Dan kita sudah maklum, ramai juga di antara kita yang telah pun baca dan juga dengar. Adalah petanda-petanda yang mengatakan bahawa Ustaz masih lagi berada di sana. Ya, dah sebarkan poster semua. Betul. Ada kita pernah nampak, ada juga jemaah dari Indonesia juga kita pernah nampak, tapi belum ada kabar yang lengkap lagi. Betul. Kita bersama dengan anaknya yang memang dah pun berada juga di Tanah Suci, tunggu extend hari mereka, tapi belum ada kabar yang sahih untuk menepasi di mana keberadaan bapa tercinta. Dan bersama dengan Muhammad Nabil Mustafa Kamal yang telah pun pulang ke tanah air di Bertepahat untuk berkongsi perkembangan, mungkin ada perkabaran daripada pihak di Arab Saudi atau macam mana. Assalamualaikum Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Fitri dan Abang Fazli. Okey, jadi Nabil, kita nak tahulah dah 2 bulan ini
dan awak pun baru saja pulang mengerjakan umrah, jadi awak pun dah ke sana. Jadi kita tahulah bagaimana perkembangan terkini ceritanya. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan pada Abang Fitri, Abang Fazli. Okay, setakat ni saya pun sudah pergi ke sana, kemudian kita cari. Setakat ni memang kita belum apa-apa perkembangan. Cumanya yang paling terkini, saya boleh katakan paling terkini, kan saya ada buat satu dokumentari dengan salah seorang YouTuber Indonesia, nama dia Umi Gilby. Mungkin dia terkenal di Indonesia juga. Setelah buat video dengan dia banyak interview saya dan sebagainya, dan dia dah upload lebih kurang 3 video berkaitan dengan saya. Jadi secara tak langsung orang Indonesia pun makin tahu tentang perkara ini. Dan alhamdulillah ada 2 orang yang feedback. Salah seorangnya adalah perempuan. Dia mengatakan bahawa 16 hari bulan 12, iaitu 3 hari selepas ayahanda saya hilang, dia mengatakan bahawa dia naik satu lift dengan ayah saya. Ini memang perkara yang agak ganjal lah. Saya tanya bagaimana keadaan babah saya waktu tu. Dia kata ayah saya memakai kain sarung, iaitu kain pelekat berwarna hijau, kemudian memakai baju warna koko dan berselipar. Cumanya dia kata ayah saya ni berulang kali cakap perkataan yang sama. Saya kata, apa perkataan dia? Dia kata ayah saya selalu bercakap, saya pertama kali umrah ni, dia kata. Saya pertama kali umrah ni, ibu pun sama ke? Kata, ya. Oh, saya pun pertama kali umrah. Lepas tu, waktu tu dia naik lift. Kemudian, hotelnya adalah Movenpick Hotel. Iaitu dalam Clock Tower juga. Memang dekat dengan tempat dia hilang tu lah. Okay, jadi lepas naik lift tu, dia nampak ayah saya terus meluru keluar, belok ke kiri. Sepatutnya terus tu ke Masjidil Haram untuk solat. Tapi dia belok ke kiri dan dia sempat nampak ayah saya berbual dalam bahasa Arab dengan pekerja pembersihan di situ dan juga beberapa orang Arab. Jadi ketika kunjungan ataupun ziarah sebelum ini, Nabil dan juga adik ataupun abang sebelum ini bersama? Adik. Adik dengan adik saya. Adik. Ada juga bertanya mungkin kepada petugas yang berada di sekitar Al-Haram. Ada maklumat yang mereka salurkan untuk keluarga? Okey. Berkaitan dengan petugas ni, sebenarnya rata-rata mereka ini daripada orang Arab dan orang India, orang Pakistan. Jadi sebenarnya ada kekangan bahasa sebab dia ni rata-rata mereka ini gunakan bahasa Arab. Jadi waktu saya sampaikan poster, saya bercakap, memang dia tak boleh bercakap bahasa Inggeris. Alhamdulillah ada beberapa sahabat yang bantu. Memang setiap hari saya edarkan poster, saya jumpa petugas, saya jumpa security dan polis. Memang kata diorang tak pernah nampak lagi orang ni. Okey, okey, jadi usaha mencari ini macam Nabil punya effort membuat poster dan sebagainya kan, kita edarkan di sekitar Tanah Haram dan sebagainya. Jadi kita nak tahu lah bagaimana pula penglibatan kedutaan besar kita di sana. Jadi adakah mereka juga membantu? Okey, setakat ni sebenarnya timbul beberapa soalan daripada pihak saya sendiri. Kan saya ada bagi tahu beberapa minggu lepas di MHI bahawa ayah saya ditangkap 28 hari bulan 12. Ingat lagi tak? Ya. Jadi sepatutnya waktu ditangkap, sebab saya ada buat aduan di pihak embassy, tak silap saya belasan hari bulan 12. Jadi sepatutnya pihak embassy Arab Saudi dah maklumkan kepada semua pejabat polis tentang kehilangan ni. Sepatutnya waktu 28 hari bulan 12 ditangkap tu sepatutnya polis pegang. Tapi kenapa polis lepaskan balik? Jadi rupa-rupanya saya dah pergi ke balai polis tu sendiri. Yang persoalan yang saya pelik, dia kata tak ada report pun pasal ayah awak hilang. Itu memang saya pelik. Jadi saya juga ada jumpa ni salah seorang ketua embassy di sana. Boleh tengok di kaca TV masing-masing. Jadi saya ada jumpa dengan dia, berbincang berkaitan dengan ayah, dan saya minta dia untuk cuba cek setiap balai polis. Dia kata setakat ni berita kehilangan ayah di balai polis, wallahu alam, belum ada apa-apa berita dan tak ada kerajaan Malaysia untuk minta waran tangkap untuk tangkap ayah saya. Ada tak usaha mengesan Baba ni menerusi penggunaan telefon untuk kita nak lihat isyarat yang terakhir? Ataupun kadang-kadang
mereka juga menggunakan media sosial dalam bahasa Arab ya untuk bantu pihak sana. Mungkin dalam media Melayu mungkin agak terhad tanpa bahasa Inggeris. Jadi ada tak platform media sosial Arab yang cuba untuk membantu? Bagaimana? Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, saya dah jumpa salah seorang embassy Arab Saudi. InsyaAllah dia akan bantu, cuba guna kuasa dia sebab kenalan dia ramai. Polis-polis pun ramai, insyaAllah dia cuba bantu. Kemudian lepas saya balik umrah, Alhamdulillah ada salah seorang saya boleh katakan CEO di kalau abang pernah dengar PAPO, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji, Datuk Haji Datuk Haji Abdul Rahim. Saya berbincang dengan dia, dia kata insya-Allah dia akan cuba bantu saya sebaik mungkin. Dia ada lebih kurang bawah dia beratus agensi, dia cuba wajibkan untuk setiap agensi mencari keberadaan ayah saya. Dan insya-Allah mudah-mudahan saya rasa ini satu usaha yang sangat besar lah. Dan kita akan terus sampai jumpa insya-Allah. Moga-moga Allah bukakan jalannya. Amin. Kalau ada yang terhijab, Allah singkap segalanya demi pertemukan kembali dengan Ahinda tercinta ya, Nabil dan keluarga insya-Allah. Semoga kesabaran tertinggi untuk kalian semua. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dan saya rasa kalau anda kata kita ni berpeluang untuk pergi ke Tanah Suci Mekah dan sebagainya, dalam masa sama juga saya rasa kita akan melihat, menyaksikan ataupun macam cek cari juga kelibat Ustaz Mustafa Kamal ni insya-Allah. Ya, baik. Dan kita ada pengumuman ataupun sesuatu yang nak diwar-warkan. Okey, ini kepada anda semua yang meminati drama. Okey, undian tonton anugerah drama sangat kini dibuka semula dengan 2 kategori baharu iaitu anugerah BBNU tonton dan OPA pilihan tonton. Bolehlah. Okay. Jangan lupa untuk undi drama pelakon dan juga OPA kegemaran anda di www.extra.com.my/tonton anugerah drama sangat. Tarikh tutupnya ialah pada 26 Februari. Siapa OPA pilihan? OPA pilihan. Sudah pastinya Ahfad. Kenal? Okey. NCT bukan Bukan NCT. Bukan. Okey, jadi jangan lupa temu janji anda bersama dengan Malaysia hari ini. Pada esok hari kita nak bawakan berkaitan dengan apa? Ya, burung. Apa kata burung? Itulah dia. Okay. Jadi kalau kita lihat spesies burung ni banyak. Ada juga spesies baru burung yang dijumpai. Okey, ini menarik untuk esok. Kita jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Okey, salam Jumaat semua. Jaga diri.